Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك أالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك أالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك أالله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق la yadkhulannal jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami daripada tanyakan sesuatu. Ini Anas. Anas bin Malik kata, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia larang sahabat-sahabat dia daripada tanya. Kadang-kadang ada benda yang tak perlu tanya. Bila tanya jadi tak bagus. Nabi SAW pernah sekali melarang sahabat dia daripada bertanya. Maka larangan Nabi itu menyebabkan sahabat-sahabat ni ada benda nak tanya tapi tak boleh tanya.
Maka kata Anas, fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyati al-aqil fayas'aluh wa nahnu nasma'. Maka kami ni, para sahabat Nabi ni, masing-masing duk teringat dalam hati, kalaulah ada mana-mana orang badui yang cerdik mai dalam tempoh yang terdekat ni, mai tanya Nabi, boleh juga kita tumpang dengar apa jawapan Nabi. Sebab sahabat sendiri nak tanya, Nabi tak bagi tanya. Di atas sebab-sebab yang tertentu, Nabi SAW pernah larang sahabat-sahabat bertanya. Larangan ini menyebabkan jadi perkembangan ilmu terbantut. Nak tanya tapi dah Nabi tak bagi. Maka sahabat-sahabat ni duk teringat, dia kata kalulah dalam tempoh masa terdekat ni mai mana-mana Arab Badui, Arab kampung, Arab dusun ni, tapi hak cerdik sikit, mai dia tanya Nabi, alangkah cantiknya kita wa nahnu nasma', kita boleh tumpang dengar apa jawapan Nabi. Gitu. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah. Sungguh dalam pada tu muncul satu badui. Faqala ya Rasulullah ya Muhammad atana rasuluk faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Muncul dalam tempoh masa tu, timbul muncul satu badui mai depan Nabi, dia terus kata ya Muhammad, dia kata wahai Muhammad. Badui dia tak panggil ya Rasulullah, dia panggil ya Muhammad, jenis katak ni kan. Dulu kita lah jumpa Tok Imam, kita tak panggil ustaz, kita tak panggil Tok Imam, kita panggil nama dia. Kita panggil dia Allah, nama dia Ustaz Ismail, dia Tok Imam, kita pergi panggil dia kasar. Badui ni pun mai jumpa Nabi, lebih pada ustaz lah, ustaz kepada segala ustaz. Mai jumpa Nabi SAW dengan sifat dia sebagai Arab kampung, Arab dusun, orang darat, dia mai ya Muhammad, dia kata atana rasuluk, dia kata orang suruhan hang ada mai jumpa kami, dia kata. Faza'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalak. Dia mai bagi tahu dekat kami, kata hang, dia kata Muhammad ni telah diutuskan oleh Allah untuk menjadi nabi kami. Betul tak? Dia tanya terus macam tu. Dia kata utusan yang kamu hantar mai jumpa kami, nak ajak kami masuk Islam apa semua ni, utusan tu mai dia bagi tahu dekat kami, dia kata kamu ni Muhammad telah dilantik untuk menjadi rasul kepada kami semua. Betul tak? Qala, jawab Nabi, sadaq. Nabi kata benar, memang betul. Aku ada hantar satu orang untuk pergi jumpa hampa semua, nak seru hampa kepada Islam. Dan aku suruh dia tu pergi bagi tahu dekat hampa, kata aku adalah Nabi, aku adalah Rasulullah. Betul, dia kata. Qala, maka kata badui ni, faman khalaqas sama. Dia kata aku nak tanya sikit, dia kata siapa bagi jadi langit ni? Dia tanya Nabi macam tu. Faman khalaqas sama, siapa bagi jadi langit? Qala, Nabi jawab, Allah. Nabi kata, langit Allah bagi jadi. Qala, kata badui itu, faman khalaqal ard. Di bumi ini kita duk pijak hari-hari, kita duk menyangkui tanam yang tu yang ni semua ni, bumi ini siapa pula bagi jadi? Qala, Allah. Nabi kata Allah bagi jadi. Faman nasaba hadhihi al-jibal wa ja'ala fiha ma ja'ala. Ada kata tu bukit bukau ada banyak tu, siapa yang pacak bukit-bukit tu semua? Siapa? Qala Allah. Nabi SAW jawab, dia kata Allah. Langit ke, bumi ke, bukit bukau ke, apa pun, semua Allah yang bagi jadi. Qala fabilladhi khalaqas samaa'a wa khalaqal arda wa nasaba hadhihi al-jibal a Allahu arsalak. Badui ni tanya Nabi, dia kata dengan nama orang yang mencipta langit, yang mencipta bumi dan yang pacak bukit di atas muka bumi ini, aku nak tanya kamu, betulkah Allah hantar kamu sebagai Nabi?
Qala na'am. Nabi kata ya. Dengan nama Allah, Tuhan yang bagi jadi langit, Tuhan yang bagi jadi bumi, yang Tuhan yang bagi jadi bukit bukau semua, memang Allah Subhanahu wa ta'ala lantik aku jadi nabi. Nabi kata, qala wa za'ama rasuluk anna alaina 5 salawatin fi yawmina wa laylatina. Dia kata orang yang kamu hantar mai jumpa kami, ajak kami masuk Islam, bagi tahu dekat kami bahawa sesungguhnya Tuhan kamu mewajibkan kami semayang 5 kali sehari semalam. Betul ke? Qala sadaq. Nabi kata betul. Memang aku suruh orang tu pergi jumpa hampa, ajak hampa masuk Islam. Aku suruh orang tu pergi bagi tahu dekat hampa ada sembahyang 5 kali sehari semalam kalau sekiranya dah jadi orang Islam. Qala fabilladhi arsalak Allahu amaraka bihadza. Dia tanya lagi sekali. Dia kata dengan nama Tuhan yang mengutuskan kamu untuk menjadi nabi. Betulkah Allah Subhanahu wa ta'ala yang suruh semayang 5 waktu ni? Qala na'am. Nabi kata betul. Qala, kata dia, wa za'ama rasuluk anna alaina zakatan fi amwalina. Dia kata utusan yang kamu hantar mai jumpa kami, ajak kami masuk Islam tu, bagi tahu dekat kami bahawa kami juga wajib buat keluar zakat kalau sekiranya kami ada harta. Betulkah benda ni? Qala sadaq. Nabi kata betul. Memang aku yang suruh dia pergi bagi tahu dekat hampa bahawa bila dah jadi Islam bukan sahaja semayang, zakat kena buat keluar. Memang betul. Qala, kata Badui itu, fabillazi arsalak Allahu amaraka bihadza. Dia kata dengan nama Tuhan yang mengutuskan kamu menjadi nabi, betulkah Tuhan yang suruh kami semua buat keluar zakat ni? Qala na'am. Nabi kata betul. Tuan-tuan tengok, dia tanya tu dah jawab dah perkemas lagi. Betulkah? Dah abang kata kena semayang 5 kali sehari semalam, tak apa, nak tanya lagi betulkah Tuhan yang suruh? Dah abang kata zakat ni wajib, kalau dah jadi orang Islam wajib keluar zakat, tanya lagi selapis lagi, betulkah Tuhan yang suruh benda ni? Begitu. Qala wa za'ama rasuluk anna alaina sawma syahri Ramadan fi sanatina. Dan utusan yang kamu hantar mai jumpa kami juga bagi tahu bahawa kami bila dah jadi orang Islam bulan puasa kena puasa. Betulkah? Qala na'am. Nabi SAW kata betul. Qala fabilladhi arsalak Allahu amaraka bihadza. Dia kata betul kata Tuhan yang suruh kami puasa sebulan dalam setahun? Qala na'am. Nabi kata betul. Qala wa za'ama rasuluk anna alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Utusan kamu juga mai bagi tahu kalau kami jadi orang Islam kami kena pergi buat haji sekali dalam seumur hidup kalau sekiranya kami mampu. Betul ke? Qala sadaq. Nabi kata betul. Kata Badui itu, kata Anas bin Malik, summa walla. Habis dia tanya soalan-soalan ni, dia pun beralih. Badui yang mai tanya ni, habis dia tanya soalan-soalan ni semua, summa walla. Kemudian beralih. Qala, sambil dia kata, wallazi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhunna. Sambil dia beralih duk berjalan itu, mulut duk cakap. Dia kata demi Allah Tuhan yang melantik kamu wahai Muhammad menjadi nabi. Aku tak akan buat lebih pada tu dan aku tak akan kurang pada tu. Hak lagu Nabi SAW habang bila dah jadi orang Islam kena semayang 5 kali sehari semalam. Bila dah jadi orang Islam zakat kena buat keluar kalau sekiranya ada harta. Kalau dah jadi orang Islam bulan puasa kena puasa. Kalau dah jadi orang Islam ada kemampuan kena pergi Mekah buat haji dan sebagainya. Dia kata demi Allah lagu macam hak Nabi kata tu aku akan buat macam tu, tambah pun tak korang pun tak, cukup banyak tu aja aku nak buat. Faqala Nabi SAW, maka Nabi kata la in sadaqa la yadkhulanna al-jannah. Nabi kata kalau betul lagu dia kata dia tentu masuk syurga. Nabi kata kalau betul lagu dia kata dia nak semayang 5 kali sehari semalam. Kalau dia ada harta, cukup nisak, cukup haul, dia akan buat keluar zakat. Bila mai bulan puasa, dia akan puasa. Kalau dia mampu, dia akan pergi Mekah buat haji. Kalau betul lagu dia kata, banyak tu dia buat. Nabi kata, la yadkhulannal jannah. Dia tentu akan masuk syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nampak mudah. Nampak mudah nak masuk syurga. Kan?
Hak mudah tu orang Islam tak boleh buat. Orang Islam tak boleh buat. Sampai hari ni berapa ramai orang tak boleh nak semayang 5 waktu. Tak boleh semayang. Nak buat 5 waktu tu tak boleh. Ada yang terpoleh, ada yang ada saja. Maka benda yang nampak mudah ni sebenarnya tidak mudah ke atas semua orang, tapi mudah hanya kepada orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang susah, benda yang mudah ni sangat susah bagi dia. Maka orang-orang yang macam ni dia tidak mendapat janji Nabi SAW. Nabi kata la in sadaqah, kalau sekiranya betul macam yang berdui itu kata, la yadkhulannal jannah. Banyak tu dia buat tu cukup untuk nak membawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita memilih untuk baca kitab Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis. Kitab ni nitih ya tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan boleh cari di kedai-kedai kitab. Kalau tidak pun saya ingat sahabat kita ada menjual di luar tu, kita disuruh dia pergi cari. Kitab ni harga RM2.5. Harga RM2.5. Nitih aja. Tajuk dia Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis. Muhimmah ni makna dia important. Yang muhim-muhim, yang penting-penting daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni saya dah baca di Masjid Kelang Lama dulu. Dia menyentuh tentang tajuk tanggungjawab suami isteri dan sebagainya. Kita pilih untuk baca di sini, insya-Allah. Jadi saya seru kepada tuan-tuan, kalau boleh tolong dapatkan kitab ni. Harganya hanya RM2.5. Saya ingat kalau dibeli banyak-banyak boleh dapat murah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitab, dia kata. Buka muka mula sekali, kita baca semua. Inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah pada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhimmah maknanya yang penting-penting. Inilah kitab yang dinamakan dia yang penting-penting daripada ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bicarakan kelebihan dan kepujian atas perbuatan isteri bagi suami. Dia akan baca yang pertama sekali apa tanggungjawab isteri kepada suami. Dan bicarakan segala kecelaan pada meninggalkannya dan derhakanya. Dan dia akan cerita juga apakah akibat dan bala bencana yang akan menimpa isteri kalau sekiranya isteri itu memilih untuk tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri, apatah lagi kalau isteri itu memilih untuk derhaka suami. Apakah bala bencana akan menimpa dia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karangan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Fatani, ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Dia kata kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim, ulama Fatani, Selatan Thai. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan Allah ampun dia. Dan walil muslimin, dan mudah-mudahan Allah ampun semua orang Islam yang membaca kitab ini khususnya. Kemudian di bawah tu dia kata hamis, yang di tepi kitab ini satu kitab yang bernama Al-Mawa'izul Badi'ah, karangan Waliullah bila niza', ikutan segala ulama yang dahulu, iaitu Maulana Al-Syekh Abdul Rauf Fansuri Aceh, nafa'anallahu ta'ala bi barakatihi wa ulumihi amin. Ini style kitab lama tuan-tuan. Kita baca, jadi tengok tang ni dia menggambarkan betapa tawabuknya penulis kitab ni. Orang dia bila ilmu banyak dia jadi leguni sepatutnya. Boleh tulis kitab macam ni tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu tak boleh tulis. Dia boleh tulis kitab macam ni, maknanya dia ada ilmu. Orang yang ada ilmu ni tuan-tuan tengok bahasa dia menghormati orang. Sifat belas kasih sayang pada orang nampak. Tulis tadi ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Tulis di situ dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun. Ampun kalau ada salah silap pengarang kitab ni, dan mudah-mudahan Allah ampun orang Islam seluruhnya. Merendah diri. Sombong tak ada, takabur tak ada, nak berasa dia ilmu lebih orang lain tak ada. Ini sifat orang yang betul-betul berilmu dan beramal dengan ilmu. Begitu. Sombong tak ada dalam tu.
Kau nak bunyi-bunyi cara tulis itu menghina orang, kau cara tulis itu merendahkan orang, kau cara tulis itu memandang apa, tak ada. Dia cantik kepada orang, dia doa kebaikan untuk orang, begitu. Kemudian dia kata, ni pula dia kata, hamis, kitab ni hamis tu maksud ada tulis kat tepi-tepi, kitab lama. Tuan-tuan bila tengok kitab lama, dia ada frame lagu tu. Di atas frame tu, dia panggil matan, dia panggil isi kitab. Hak dalam frame tu, dia panggil syarah kepada isi hak di atas tadi. Hak ditulis di kiri kanan frame tu, itu dia panggil hamis. Hamis, hak ulasan di kiri kanan kitab tu. Dia kata hamis yang ada di tepi kitab ini adalah satu kitab yang bernama Al-Mawa'izul Badi'ah. Dia kata ada satu kitab yang bernama Al-Mawa'iz. Maksudnya nasihat-nasihat Al-Badi'ah yang jarang-jarang ada. Nasihat-nasihat yang unik, begitu. Yang karangan ni, hamis ni dikarang oleh waliullah. Dia kata, wali Allah yang menulis ni, dia kata waliullah bila niza'. Bila niza' maksudnya wali Allah yang tak dipertikaikan oleh siapa-siapa. Sebut nama dia ni, orang kata dia ni wali Allah. Begitu. Bila niza', tidak ada pertikaian, tak ada keraguan pada siapa-siapa. Menjadi ikutan segala ulama yang dahulu, iaitu wali Allah itu bernama Maulana Syekh Abdul Rauf Fansuri, orang Aceh. Nafa'anallahu ta'ala bibarakatihi wa ulumihi amin. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manfaat dan bagi keberkatan kepada kita dengan ilmu orang yang macam ni. Kita nak jadi macam dia tak sampai lah. Boleh keberkatan tulisan dia jadilah. Nak jadi macam dia tu tak sampai dah. Tawak dah. Kita ulama ada dalam tawak dah. Dia tak boleh pergi tu tahap keilmuan ulama dulu. Tak boleh pergi. Nak sampai tahap yang kata Imam Asy-Syafi'i, nak sampai tahap yang kata Imam Malik, Imam Madinah ni, tak boleh pergi. Mengaji sampai PhD pun tak sampai ke tahap ilmu tu, tak sampai. Begitu. Jadi kita baca tulisan mereka pun, mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan Allah bagi keberkatan kepada kita dengan ilmu ulama-ulama yang hebat-hebat ni. Dia kata ini muhimmah dahulu sudah cap pada tepi Maniyatul Musalli bagi Syekh Daud bin Abdullah Fatani oleh Syekh Abdul Rahman Gudang Fatani. Fatahallahu alaihi al-arifin. Amin. Dia kata ini dicetak di Fatani, Siam, pada 27 bulan 7 1384. 1384 Hijrah, lah ni 1424. Dah lebih kurang 40 tahun dulu. Umur kitab ni lebih kurang 40 tahun dulu. Tuan-tuan, kita baca tengok apa yang ditulis oleh ulama terkemuka ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah satu muhimmah yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami, iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Ni dia kata tajuk yang dia nak fokus dalam kitab ni ialah tanggungjawab isteri kepada suami. Yang dia kata takut sangat kalau sekiranya isteri-isteri tak boleh nak menunaikan tanggungjawab ni, maka dia jadi derhaka kepada suami, derhaka suami, derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Benda ni wajib kena tahu. Dan dia bukan sahaja menekankan tanggungjawab isteri pada suami, bahkan juga dia akan beritahu tanggungjawab suami pada isteri. Begitu. Supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Dia kata mudah-mudahan amal kebajikan yang kita dah buat ni tak rugi saja. Tuan-tuan, kita kalau sekiranya kita kuat buat amal pun dalam masa yang sama kita kuat buat benda yang boleh menghapuskan amal, tak ada guna juga. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki, dia boleh makan al-hasanat, pahala-pahala baik yang kita dah buat, macam mana api makan kayu api kering. Kita semayang sunat, kita puasa sunat, kita zikir, kita baca Quran, punya banyak al-hasanat, punya banyak amal baik kita buat. Dalam masa yang sama, dengki ke orang ni, Allah yang mengetahui.
Tengok orang tu kita dengki, tengok orang ni kita tak suka, tengok orang tu kita rasa. Akhirnya kebaikan kita dimakan oleh hasad dengki kita tadi. Dia kata dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Kerana beberapa seksa dan azab Allah Subhanahu wa taala atas segala perempuan yang derhaka suaminya di dalam dunia ini. Pada esok harinya maka sangatlah menyesal atas segala perempuan yang tersebut itu. Maka tiada berguna oleh sesalnya dan duka citanya pada waktu itu. Apa pun dia kata biar belajar dulu. Kalau tak belajar, kita duk jalan hidup kita ni ikut nak jalan, esok menyesal. Tentu pernah dengar hadis Nabi SAW cerita tentang manusia bila dibangkitkan di padang mahsyar itu, ditunjukkan kepada dia beberapa gudang amalan dia. Nabi kata, manusia ni bangkit di padang mahsyar itu, Allah tunjuk dekat dia beberapa gudang daripada amalan dia. Bayangkan dia hidup 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun umur di atas dunia, berapa banyak amalan dia buat. Ditunjukkan amalan tu dekat dia dalam bentuk gudang. Tengok-tengok buka gudang penuh dengan kegelapan. Nak cari gudang yang penuh dengan cahaya tak banyak mana. Yang banyak buka pintu gelap, buka pintu gelap, buka pintu gelap, buka pintu gelap. Nabi kata maka ketahuilah manusia pada masa tu rupa-rupanya umur Tuhan bagi kat dia masa dia atas dunia ni diisi dengan dosa. Maka amalan dia diumpamakan seperti gudang yang dalam dia gelap. Hidup 60 tahun, hidup 80 tahun, buka-buka pintu gudang gelap, buka-buka pintu gudang gelap, buka gelap. Rupa-rupanya 80 tahun hidup tak ada kebajikan. Seingat-ingat dia, dia ada buat kebajikan. Seingat-ingat dia, tapi pasal apa gudang dia semua gelap? Rupa-rupanya kebajikan yang dia buat dimakan oleh hasad dengki yang ada dalam diri dia. Maka kebajikan habis, yang tinggal hanyalah keburukan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka ketika itu kalau sekiranya kita sesal pun maka tiada berguna oleh sesal dan duka cita pada waktu itu. Kemudian dia kata i'lam, artinya ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya derhaka perempuan akan suaminya itu telah memberi fatwa oleh beberapa ulama. Cerita orang perempuan derhaka suami ini ada banyak fatwa ulama. Iaitulah setengah daripada dosa yang amat besar. Perempuan derhaka kepada suami ni, dosa ni bukan dosa kecil, dosa besar. Lagu macam mana kita derhaka mak pak kita, macam itulah besarnya dosa perempuan derhaka suami. Orang perempuan ada mak ada pak apa pun, bila dia menikah, suami dia kena letak nombor 1. Mak pak pun turun dah, suami dia jadi nombor 1. Maka derhaka suami dia, dia derhaka kepada suami dia sama macam orang lelaki-lelaki derhaka mak pak dia. Begitu. Maka jadilah derhaka isteri sebab menegahkan suaminya daripada mengambil kesukaan sama ada diwatai ataupun lain. Suami nak tidur dengan dia tak bagi. Dia tak mahu, dia letih, dia apakan dan sebagainya, maka itu dia anggap derhaka. Seperti menegah ia akan suaminya daripada menjamah ataupun menyentuh pada barang tempat daripada badannya. Marah. Laki pergi tidur sebelah baru belaga sikit je marah dah. Lu gatai tu dia kata. Dia kata gatai kat laki dia. Dia jadi lu tu. Dia kata letih lah dia kata. Kan? Maka itu dia anggap derhaka dalam agama. Suami pun bila baca tajuk ni jangan duk rasa power besar sangat. Kan, jadi sebagai suami pun dia kena ada timbang rasa. Kan? Kalau isteri jenis kerja apa semua balik penat dan sebagainya, kena timbang rasa. Tapi botol tu sikit dia kata-kata dan bangkit buka kitab muhimah baca tak boleh. Jadi benda ni nak kena balance lah. Dia nak kena imbang elok, jangan duk salah guna ilmu ni. Begitu. Dia kata dan demikian lagi derhakalah ia sebab keluarnya daripada rumah dengan tiada izin suami. Di antara bentuk derhaka isteri itu ialah dia rajin keluar rumah, tak beritahu kat lelaki. Dia pakai minta permit sekali je, pakai sampai bila-bila. Dia kata kat lelaki dia kata abang, saya kalau saya ada urusan, saya ada hal apa semua, saya keluar. Saya kira minta sekali ni lah. Saya tak mau ulang minta banyak-banyak kali. Lelaki dia kata polis pun bagi permit ikut hari, bukan bagi sekali pakai setahun.
Hari-hari kena minta permit ni. Ada kata polis punya hal, saya nak minta sekali ya. Kena abang dia tak boleh. Tiap-tiap kali hang nak keluar, hang kena minta izin dekat aku. Aku kata tak boleh keluar. Itu cerita dia. Sama ada suami itu hadir ataupun ghaib. Sama ada suami duk ada, maksudnya duk ada di rumah, ataupun duk ada mana-mana lah, rumah keliling-keliling rumah dan sebagainya, itu dia anggap hadir. Ataupun suami ghaib, suami pergi kursus di mana ke, ataupun suami kena hantar pergi ke mana, pergi apa bertugas di mana ke apakah, kebenaran kena minta. Walaupun dia pergi kursus di Kuala Lumpur seminggu, kebenaran kena minta. Begitu. Atau dia kata keluar ia pada majlis zikir ataupun kepada majlis belajar ilmu yang bukan fardu ain, juga salah. Orang perempuan kalau nak pergi majlis zikir, nak pergi majlis ilmu pun, kalau sekiranya majlis tu bukan majlis fardu ain, dia pergi tanpa izin suami, salah. Pergi kelas memasak misalnya, ilmu, pergi belajar masak ni ilmu. Yang ilmu tu boleh menyumbang kepada kerukunan rumah tangga. Pergi belajar masak, balik masak sedap, suami juga boleh sedap. Tapi oleh kerana ilmu belajar masak ni bukan ilmu fardu ain, nak pergi mesti dapat izin suami. Dia kata begitu. Maka tiada derhaka ia jika keluar dia kerana belajar hukum haid dan hukum nifas dan sekalian ilmu yang fardu ain. Tapi kalau dia pergi belajar ilmu fardu ain, suami dia halang, suami berdosa. Dia jadi lagu tu pula. Dia nak pergi belajar ilmu fardu ain, nak pergi belajar pasal semayang, ini soal fardu ain. Dia nak pergi belajar pasal bab mandi hadas apa semua ni, haid nifas apa semua ni, ini fardu ain. Pasal apa? Kalau dia ni tak belajar, tak pergi mandi, pergi jadi tak sah dan sebagainya, ibadat semua rosak habis. Benda ni mau tak mau kena belajar. Benda ni fardu ain. Yang ni dia kena pergi belajar. Suami kata tak boleh pun dia boleh pergi. Kalau dia pergi juga tak dia anggap salah. Begitu. Bahkan wajiblah atasnya keluar supaya belajar ia akan segala fardu ain itu. Dan haram atas suami menegah isterinya daripada keluar kerana dia hendak menuntut fardu ain jikalau tiada ia alim. Kalau suami ni tak boleh nak mengajar dia di rumah, maka suami wajib kena bagi bini pergi belajar daripada orang lain. Tapi kalau sekiranya suami ni alim, dia boleh mengajar isteri dia di rumah, isteri dia tak payah keluar dah, memadai dengan duduk di rumah belajar pada dia. Begitu. Adapun jikalau ada ia alim, nescaya wajib atasnya mengajar akan isterinya itu. Kalau dia sendiri alim, dia boleh ajar isteri dia, wajib dia ajar. Isteri tak payah dicarikan lain. Begitu. Maka ketika itu haram keluar perempuan itu daripada rumahnya. Kalau suami dia alim, suami dia boleh ajar, dan memang suami pun dah duk ajar dah, dia saja seronok nak pergi belajar di lain tanpa izin suami, haram. Kecuali kalau suami dia kata tak apa pergi, tak apa. Begitu. Lagi derhaka ia jika keluar juga dan jadi derhaka pula dengan sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya itu. Tak boleh, dia mesti kena ikut cakap suami dia. Begitu. Dan derhaka pula sebab menyelak ia akan pintu ketika menghendak masuk suaminya kepadanya. Ni lagi main kasar. Laki nak masuk dalam bilik, tak boleh, dia kunci kot dalam. Main kasar. Suami dia pergi masjid, balik lambat sikit, selak pintu, tak pergi masuk. Kitab muhimah ni pakai jadi bantai tidur di luar pintu. Nak masuk tak boleh, dia kunci pintu kot dalam. Dia ketuk pintu, pum, dia buat tak dengar. Bunyi pula suara di dalam tu, dia kata ada kalau nak pergi mengaji sangat awak tak pergi tidur di masjid, dia bunyi dalam lagu tu. Jenis lagu ni derhaka, dia kata. Derhaka, begitu. Dan derhaka pula sebab minta akan talaknya. Dan demikian juga orang perempuan dia anggap derhaka kalau sekiranya lu minta lelaki suruh cerai dah. Abang ni dia kata buta perut, kata tak faham. Kata saya berapa kali nak abang, saya tak mau dah kat abang. Abang cerai abang saya. Dia duk abang begitu. Yang suami ni punya baik, duk tanya dia tak pasal apa aku nak cerai. Aku sayang tak. Dia kata geli geleman, duk dengar dia sebut sayang, dia jadi lagu tu. Laki ni kata sudahlah, hak mana lepas-lepas hak silap apa semua aku mengaku aku silap. Sudahlah, tutup orang buku tu, kita buat baik balik. Aku sayang kan. Dia kata tersatu sebut, aku geli dengar. Sayang apa dia kata. Abang saya lain tak mau dengar dah ni, saya nak dengar satu ya. Abang cerai abang saya. Jenis macam ni derhaka suami. Allah Subhanahu wa taala laknat dia. Dan derhaka pula sebab macam mukanya kemudian daripada bersihnya. Demikian juga halnya dia buat macam muka dekat suami. Tak boleh.
Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya itu ada tersebut di dalam kitab fiqh. Yang ni nak baca dalam kitab fiqh ada banyak contoh dia kata. Boleh baca di sana. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lahzah sekalipun, nescaya tiada wajib atas suaminya memberi nafkah pada hari itu. Ini hukum agama begitu. Bila isteri ni nampak terang kata derhaka suami, walaupun nampak satu lahzah aja, satu ketika aja, satu detik aja nampak dia buat lagu tu kat lelaki dia, maka hari itu gugur nafkah suami. Nafkah yang suami wajib bagi dekat dia. Hari itu kita tak payah belanja apa. Minta duit dapat pun tak bagi dah. Pasal apa? Pasal apa hang selak pintu tadi. Aku nak tanya yang tu. Bagi satu jawapan secara bertulis dekat aku. Kata-kata. Pasal apa yang pergi selak pintu? Aku balik masjid. Aku bukan balik karaoke. Aku bukan balik daripada night club. Aku balik masjid. Aku balik masjid hang selak pintu. Aku nak tanya hang pasal apa? Jawapan bertulis. Tolong bagi mai. Kalau tidak, makan nak mana duduk dalam rumah. Aku nama kita nak bagi duit hang tak. Gugur kewajipan nafkah suami kalau sekiranya isteri ini derhaka dia. Gitu. Dan tiada pula wajib memberi pakaiannya pada fasa itu. Kalau hari itu duk ingat nak pergi beli baju untuk pakai raya haji, tak ada. Tak ada. Kewajipan beli kain baju pun gugur hari itu. Dan tiada pula wajib gilirannya kalau sekiranya dia suami ini menikah lebih pada seorang. Malam tu betul-betul giliran dia, tapi kerana selak pintu punya pasal, U-turn balik rumah satu lagi. Giliran hang gugur. Pasal apa? Pintu selak punya pasal. Begitu, gugur giliran dia. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya, sehingga balik daripada derhakanya itu kepada kebajikan taat pula. Sehinggalah dia menyesal, dia tarik balik. Dia kata kat suami dia, abang saya minta maaf lah, mood tak ubah bagus tadi ni, dia kata minta maaf lah, saya salah, saya silap lah, apalah semua lugu-lugu ni. Barulah balik dia kepada taat dan terlepas dia daripada cas derhaka. Begitu. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun, kalau dia buat macam muka setahun, gugur kewajipan nafkah dan gugur giliran dia, gugur. Suami tak wajib tunaikan, dia kata. Dan telah melaknat akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Yang tiada derhaka mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala sekejap mata jua pun tu dia. Bukan sahaja depa ni dia anggap derhaka suami, bahkan daripada saat dia tarik muka macam tu sampai dia minta maaf balik dekat lelaki dia, dalam tempoh masa tu dia dilaknat dan dikutuk oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Kalau sehari pun sehari lah, kalau 3 hari pun 3 hari lah, kalau seminggu pun seminggu lah, buat muka macam tak mau cakap dengan lelaki dan sebagainya seminggu, makna dalam tempoh seminggu tu malaikat duk laknat dia. Begitu. Dan bahawa menyeksa akan dia oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu di dalam neraka. Dan kerana derhaka dia tu, Allah akan seksa dia di neraka itu. Dan telah berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada 2 kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah orang perempuan tahu apakah tanggungjawab mereka sebenarnya kepada suami mereka, kaki suami mereka berdebu, mereka pergi sapu dengan muka pun mereka sanggup. Aisyah kata lagu tu. Kalaulah mereka tahu tanggungjawab yang mereka pikir, tanggungjawab terhadap suami ni, kalau mereka tahu berapa punya berat tanggungjawab tu, kaki laki dia berdebu, dia tak pergi sapu dengan tangan, dia sanggup sapu dengan muka dia, kerana nak memeliharkan suami dia. Begitu. Dan telah mengeluarkan oleh Al-Hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi SAW, bahawa sesungguhnya anak mamakku, yakni si Anu namanya, ibunya meminang ia akan dia akan daku, maka khabarkan olehmu akan daku apa-apa hak suaminya atas isterinya. Ni pula dia kata riwayat daripada Al-Hakim, satu orang perempuan mai jumpa Nabi SAW. Perempuan ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mak jantan tu main minang saya, nak minta saya jadi isteri pada anak dia.
Sebelum saya terima pinangan ni, dia kata nak minta dekatmu ya Rasulullah, nak minta supaya bagi tahu dekat saya apa tanggungjawab apabila saya menjadi seorang isteri. Ni satu cerita. Satu perempuan, ada orang main masuk minang dia. Sebelum dia nak terima pinangan tu, dia pergi jumpa Nabi dulu. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sebelum aku terima pinangan ni, nak tahu dulu apa tanggungjawab aku bila aku jadi isteri tu. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan dia, nescaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Kalau sekiranya nampak tanggungjawab tu makan cekak, aku boleh buat. Okey, aku terima, aku boleh kahwin. Nak dengar dulu apa tanggungjawab. Maka sabda Nabi SAW, setengah daripadanya itu, jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat ia, yakni perempuan itu akan dia dengan lidahnya. Dia Nabi dikata begitu. Bukanlah maksudnya kalau kata berdarah pergi jilat. Maksudnya kata besarnya tanggungjawab orang perempuan nak kena jaga suami ni sampai macam tu. Maksud hadis ni bukan suruh pergi buat benda hak Nabi sebut tu. Maksudnya nak abang kata besarnya tanggungjawab isteri terhadap suami ni. Pendek katanya, kalau sekiranya hidung dia berdarah, hang kena jamak pergi jilat darah dia. Bukan maksudnya suruh pergi jilat. Yang tu kena faham. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan dia akan hak suaminya. Kalau hang gamak buat lagu tu pun belum lagi terlaksana tanggungjawab hang sebagai isteri kepada suami. Begitu. Dan jikalau patut bagi seorang manusia bahawa sujud ia bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan sujud bagi suaminya. Nabi dikata lagu tu. Kalaulah manusia boleh sujud kepada manusia, orang yang patut sujud ni ialah isteri. Isteri kena sujud dekat suami. Dia kata. Apabila masuk ia, yakni masuk suami atas isterinya, bagi orang yang melebihkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas isterinya. Kerana apa? Kerana laki-laki ni memang ada kelebihan ke atas isteri dia. Tuan-tuan, agama ni dia begitu. Agama ni dia atur dah dalam sebuah rumah tangga, suami ketua. Itu saja dia nak abang. Hadut jadi kelang kabut dalam banyak rumah tangga hari ni pasal dia berebut nak jadi ketua. Kadang-kadang anak susah. Anak jadi susah. Anak tanya ayah ni saya nak pergi boleh tak boleh ni rombongan sekolah buat ni. Ayah kata pergi ya. Mak dia kata tak boleh. Susah. Jadi anak ni jadi dilema. Ayah kata boleh pergi. Mak dia kata tak boleh. Jadi anak pun jadi duduk fikir, ni bos ni betul-betul siapa dia kata. Anak pun jadi confused lah. Dia kata betul-betul tengok ayah nampak mistake kasar juga dia kata. Tapi nampak lagu mak boleh overrule pula. Jadi lagu tu. Dia pun jadi confused. Anak main balik dekat ayah. Dia kata ayah ni macam mana? Cik boleh pergi ke tak boleh pergi? Ayah ni biasa orang lelaki-lelaki ni biasanya dia tak mau bisin. Awaknya tadi ayah dah kata boleh. Dia kata ayah tak boleh pergi. Mak kata tak boleh. Tak sapi. Ayah kata lagu tu pasal apa? Pasal jenis tak mau ingat. Tapi apa yang berlaku menyebabkan anak ni sudah jadi macam mana? Dia kata betul-betul bos ni siapa tu? Tak kena tuan-tuan, tak kena. Jadi benda ni kita kena runding elok-elok. Jangan depan anak, dalam bilik cakap pada elok-elok. Kau nak ingat balik satu, rumah ni aku ketua. Final say, kata pengalitan, kata putih aku. Jadi sebelum hang nak cakap apa-apa, hang kena rujuk dekat aku dulu. Aku kata apa? Kalau aku kata okey, bermakna okey. Hang jangan duk kata tak okey. Aku tak mau benda ni tidur jadi begini, aku tak mau. Benda ni kena clear tuan-tuan. Kita jangan ingat benda ni kecil. Sebab dengan kerana benda ni kita tak settle, anak tak ada hormat dekat bapa. Anak tak ada hormat dekat bapa, problem. Soal mak dia banyak habis mata dengan dia. Soal mak dia banyak ada pesah hal dia, itu soal lain. Soal ketua bapa. Kecuali kalau sekiranya bapa ni gugur kuasa sebagai ketua kerana sebab-sebab yang tertentu. Contohnya apa? Pak dia tarik dadah negaranya. Jadi ketua apa mana? Dia tak payah buat lah yang tu. Yang tu faham lah. Makna hak hang untuk nak buat keputusan dalam rumah dan sebagainya, hak tu dah tak boleh dah. Pasal apa? Pasal hang ada masalah. Otak tak betul.
Dalam keadaan biasa, suami ketua. Zul cakap itu saya dengar dalam radio era. Kan? Lepas tu buat interview ni duk tanya telefon isteri, kedudukan, qualification, kelayakan, kelulusan lebih tinggi daripada tuan. Macam mana keadaan rumah tangga? Dalam radio ni pun ada satu perempuan telefon, dia kata apa? Saya MD dekat satu company. MD, Managing Director. Saya MD di satu company, tapi itu di pejabat. Di rumah suami saya ketua, dia kata. Di rumah suami saya ketua. Macam tu tak apa. Kalau dia di pejabat MD, dia balik mai dia nak jadi M apa pula, dia rumah kacau. Jadi agama, awal-awal agama beritahu benda ni. Tuan-tuan, agama bila dia bercakap satu benda tu penting, tuan-tuan. Agama bila dia bercakap tentang soal tutup aurat misalnya. Agama bila bercakap tentang satu hal, soal apa? Soal orang perempuan ni tak boleh dibiarkan terlalu bebas misalnya. Agama bila dia cakap satu-satu benda, dia ada hikmah dia. Dia ada kebaikan dia ada benda. Manusia mungkin peringkat awal tak nampak. Maka bila dia tak nampak, dia duk kata agama ni mengungkung, dia kata agama ni menyusah, dia kata agama ni, dia duk nampak agama ni tak bagus. Bila dia duk nampak agama ni tak bagus, dia tak mau pakai agama, keburukan akan main. Tuan-tuan, ayat Quran terang-terang bagi tahu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina baik perempuan baik laki-laki, kalau sekiranya sabit kesalahan depa berzina, maka sebab tiap-tiap sama ada penzina laki-laki ataupun perempuan ni, sebab depa mi'ata jaldah, 100 rotan. Dan sebat ini pula mesti dilakukan di khalayak ramai. Orang mesti kena tengok hukum sebat ni dijalankan. Quran suruh macam tu, kita tak buat. Kita kata tak berperi kemanusiaan, zalim, tak boleh buat macam tu, marah orang nak kena jaga dan sebagainya. Kita bagi 1000 alasan untuk tak mau nak ikut ayat Quran. Apa jadi tuan-tuan? Sampai dah ni kita takut ni, anak kita pergi tuition kita takut. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan mai kuliah. Dia tengok jam ustaz ni dah dia main lambat ni 9 lebih, nampak duk garang lagi. Kita kan tak lagi dia nak habis pergi apa. Kita duk ingat nu anak kita pergi hantar tuition tadi. Dia tak lagi dia hantar keluar pukul 9.30. Kita rasa tak aman tuan-tuan, nak pergi terlambat sikit di tempat tuition tu, kita rasa tak aman. Pasal apa? Pasal 10 tahun pun boleh jadi pasal lah ni. Bukan rogol saja, sekali dengan liwat, sekali dengan bonoh, sekali dengan apa ni. Kita nak kata dekat orang yang buat salah tu tak zioman, kata api lah. Kita nak kata dekat orang yang buat salah tu gila, kata api lah. Kita nak kata apa pun kita kata api lah. Tapi kejadian ni dia menjadi-jadi. Sampai budak dalam duit. Tu lari ikut tahawih sebulan dah, duk melilau buat tahawih, nak pergi ke mana? Berapa tahun dia nak melilau buat tahawih ni? Semua ni jadi pasal apa? Bila cek pi kepada akar umli masalah, rupa-rupanya punca dia pasal kita tolak ayat Quran. Situ rupanya punca dia. Rupa-rupanya punca dia yang tu. Apa salahnya tuan-tuan? Apa salahnya kita ikut apa yang Tuhan kata? Apa salahnya? Duk semayang 5 kali sehari semalam, tungguin terbalik dengan tak cukup, bangkit tengah malam duk buat semayang sunat dan sebagainya. Maknanya kita terima sangatlah Allah ni Tuhan kita. Pasal apa? Ayat Tuhan dalam Quran ni tadi kita tak pakai. Kita kata dia Tuhan kita, tapi ayat dia kita tak pakai. Kita double standard. Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mengetahui semua benda. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Maka Allah sahaja yang tahu apa yang sesuai untuk diguna di dalam alam ini. Yang ni kita kena terima. Jadi ni hak kita duk baca ni. Dia nak bagi tahu dekat kita, isteri, suami kena faham. Isteri kena hormat suami dia sebagai ketua keluarga. Atas apa keadaan, atas apa hal, atas apa pun, suami dia adalah ketua dalam rumah tangga. Dia kena tunjuk dia hormat suami. Bila ada hormat dalam sebuah rumah tangga tu elok. Bila dia tak ada hormat kepada suami dalam rumah tangga, bukan sahaja hubungan suami isteri, anak-anak pun sekaligus hilang hormat kepada bapa dia.
Nak hormat apa? Hari-hari pak dia duk kena jengkah dengan mak dia. Nak hormat apa? Hari-hari pak dia duk takut kat mak dia. Nak hormat apa? Pak dia ni rimau tak ada gigi. Dia nak hormat apa? Suami bukan nak suruh jadi garang dalam rumah tangga, tapi beri hak dia sebagai ketua dalam rumah tangga, bagi kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi perempuan ni pergi jumpa Nabi. Bila ada orang main meminang dia, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ada orang masuk meminang aku tak mau terima lagi pinangan ni, melainkan setelah dengar apa jawapan kamu. Apakah tanggungjawab seorang isteri sebenarnya? Nabi SAW bagi tahu kat dia, kok mana pun kamu kena lebihkan suami kamu, kerana memang Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan suami atas isteri. Memang itu hukum Allah, dia kata. Maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, demi Tuhan yang membangkit akan dikau dengan sebenar jadi Nabi, maka tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Pula dah dia dengar-dengar, dia kata susah macam ni dia. Kalau sampai hidung berdarah aku kena sanggup pergi jilat, dia kata kalau ni biar bujang lebih ketua, dia kata. Dia pergi salah faham pula benda ni. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau macam ni lah punya berat tanggungjawab seorang isteri, dia kata saya memilih untuk terus single sampai akhir hayat lah, dia kata begitu. Dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Nabi SAW bahawa sesungguhnya Nabi tak kala datang ke Madinah, keluar Nabi kepada satu jenazah. Ni pula satu riwayat Nabi waktu hijrah Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, kebetulan ada satu orang mati, ada satu jenazah. Keluar Nabi kepada satu jenazah. Maka melihat Nabi akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah itu. Nabi kebetulan sampai di Madinah. Tak lama lepas itu ada kematian di Madinah ni. Mayat bawa keluar, tengok orang duk ikut mayat ni, duk mengiringi jenazah ke kubur ni. Dalam kalangan yang duk ikut tu ada orang perempuan. Nabi tengok macam tu. Maka sabda Nabi SAW bagi sekalian mereka itu kepada perempuan-perempuan ni, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang-orang yang menanggung? Nabi tanya orang-orang perempuan ni, dia kata, hampa orang perempuan, hampa duk usung mayat sekali kah? Mayat yang diusung nak ditanam, nak pergi ke kubur ni, orang perempuan pergi duk usung sekali kan? Nabi tanya. Maka sembah sekalian orang perempuan tiada. Ada berkata, tak, kami tak usung, kami ikut saja. Maka sabda Nabi SAW, adakah kamu semayang serta orang yang semayang akan dia? Nabi kata, ni hampa pergi semayang mayat sekali kan? Mayat tu diusung bawa pergi masjid semayang, masa semayang tu orang perempuan semayang mayat sekali kan? Maka sembah segala orang perempuan tiada. Dia berkata, tak, kami tak semayang mayat, kami ikut saja. Maka sabda Nabi SAW bagi sekalian perempuan ni, baliklah oleh sekalian kamu sekalian. Nabi kata, pergi baliklah. Maknanya apa? Ini kerja orang lelaki-lelaki. Kerja tanggung mayat, bawa pergi kubur, kerja ikut mayat pergi ke kubur, kerja sampai masjid pakat semayang mayat. Ini kerja orang lelaki-lelaki. Kamu orang perempuan, Nabi kata, pergi baliklah. Nabi kata begitu. Maka tiada ada di ziarah dan tiada ada pahala. Nabi kata tak disuruh orang perempuan tidur ziarah ikut pergi sampai ke kubur dan sebagainya, tak disuruh, Nabi kata. Dan kalau hampa buat pun tak boleh pahala, Nabi kata. Tidur berebut nak tolong usung mayat sama ni, pasal apa ni, hak mati ni pak saya, pasal hak mati ni mak saya pun nak bagi khidmat penghabis dekat dia, saya pun nak pergi usung mayat dia. Nabi kata dah, ini bukan kerja orang perempuan pergi balik rumah. Yang ni kerja orang lelaki-lelaki. Kerja lelaki-lelaki tak dah tidur berebut nak buat. Nah, sampai naik nyok pun nak pergi naik sama, tak boleh lah, itu tak sesuai. Ada kerja yang orang lelaki-lelaki saja boleh buat, perempuan tak sesuai buat. Ada kerja orang perempuan dia macam tu, dia bahagi elok dah. Tak sampai duduk serbu masuk mai apa, tak sama. Lelaki-lelaki buat kerja lelaki-lelaki, perempuan buat kerja perempuan. Tanggung mayat dia kerja lelaki-lelaki, perempuan tak mau pergi buat kalau begitu. Maka sekalian mereka itu, yang ni perempuan itu, disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Nanti kita pergi balik, orang perempuan tempat dia di rumah, kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Nabi kata pergi balik, tanggungjawab apa, jaga suami di rumah, hak tu pergi jaga pula cukup baik dah. Begitu. Nescaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian dengan taat dan ibadah bagi segala lelaki-lelaki seperti barang yang lainnya. Nabi kata, hampa balik pergi rumah, buat kerja yang membawa faham hampa berkhidmat dekat suami. Buat hak tu saja, pahala hampa dapat sama macam pahala lelaki-lelaki duk pikul mayat ni. Sama macam pahala lelaki-lelaki duk sembahyang mayat. Sama aja.
Tak payah bila nak berebut nak ambil pahala sama dengan orang lelaki-lelaki. Hampa duduk di rumah berkhidmat untuk suami. Maknanya jaga suami, jaga anak-anak, didik anak-anak. Hak tu hampa buat, pahala tu sama dengan pahala lelaki-lelaki keluar perang sabilillah. Sama macam pahala lelaki-lelaki pergi usung mayat pergi ke kubur. Sama pahala. Berapa punya istimewa perempuan ni. Buat kerja sikit, pahalanya besar. Begitu. Macam mana tuan-tuan kita nak kata Islam ni menekan orang perempuan kot mana? Islam memberi keistimewaan kepada orang perempuan. Bukan menekan, memberi keistimewaan pada orang perempuan. Begitu. Baik. Dia kata diceritakan lagi di dalam beberapa khabar bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Maka bersabda Nabi kepada dia, apa bicara engkau? Maka sembah ia, ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami nak bawa datang segala perempuan kepada engkau. Maka sabda Nabi, kerana apa? Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia akan kita sekalian, yakni akan orang perempuan ni, dan pula menjadikan Allah akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki-lelaki. Sekali mai satu orang perempuan jumpa Nabi. Dia ni mungkin pengurusi kepada women liberation ke apa, pengurusi kepada hak pembebasan wanita ke apa tu. Mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, minta izin saya nak angkat geng mai jumpa. Nabi kata, pasal apa? Dia kata, ni ada satu masalah di kalangan kami orang perempuan ni. Kami rasa macam tak patut kami ni diletakkan di bawah tangan orang lelaki-lelaki. Berlaku rupanya zaman Nabi benar ni. Rasa tak puas hati tu ada. Jadi pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, nak minta dialog. Nak minta dibuat satu dialog di antara orang perempuan ramai-ramai ni dengan Nabi. Pasal apa? Pasal kami rasa macam kami ni di second class kan. Kami rasa macam kami ni di grade 2 kan. Jadi kami nak main, nak jumpa dengan Nabi, nak dialog dengan Nabi. Nak tanya pasal apa kami orang perempuan diletakkan di bawah tangan, yakni di bawah perintah lelaki-lelaki. Pasal apa? Lagi dihabaskan kita sebab hak mereka itu di dalam segala rumah. Bahkan kami rasa kami ini dihabas, kami ini dipenjarakan. Kami rasa kami ini orang perempuan macam dipenjarakan, suruh duduk dalam rumah. Jadi nak kenalkan, saya nak bawa kawan-kawan saya ni, geng-geng perempuan ni semua nak main jumpa, nak berbincang dengan Nabi tentang benda ni. Dan menjadikan Allah akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu. Kami rasa kami ini macam menjadi bahan seks orang lelaki-lelaki. Nampak? Ini yang lah duk kata woman liberation ni, ini nada ni lah. Awak kami ni tak ramai sangat. Awak tengok, cuba tengok berapa ramai lah ni orang perempuan pergi sampai peringkat doktor PhD, sampai jadi pensyarah, Profesor Madya, full profesor. Berapa ramai kami ni, dan berapa ramai orang lelaki-lelaki duduk pusat serenting. Lebih banding dua lagu tu. Nak napi lagi kah dari segi sumbangan kaum wanita di dalam pembangunan negara? Lebih tanya, nak napi kah? Kami rasa tak puas hati dan kami nak berdialog dengan Nabi. Kami nak, kami diberi penjelasan yang kami boleh terima. Pasal apa kami diletak di bawah tangan laki-laki, dan pasal apa kami ni seolah-olah dipenjarakan oleh Islam ni, pasal apa? Dan fardukan atas kami berkhidmat bagi suami. Pusing pi pusing mai duk bercakap, isteri kena taat dekat suami. Pusing pi pusing mai habang, isteri kalau sekiranya muka masam sikit dia anggap derhaka suami. Pusing pi pusing mai duk habang kata kalau kami buat benda apa tak minta kebenaran suami, keluar rumah sikit gugur nafkah tak payah bagi dekat kami. Kami rasa tertekan. Nampak? Nada tu. Kami rasa tertekan. Dan menjadikan Allah bagi mereka itu, yakni bagi orang lelaki-lelaki itu perang sabil. Dia komplain dekat Nabi. Dia kata yang orang lelaki-lelaki ni mai hadis apa pun duk bagi tahu orang lelaki-lelaki disuruh keluar perang sabil. Syahid apa semua hak depa, kami tak dapat. Nampak orang lelaki-lelaki ni dah lah semua orang nak kena jaga dia, boleh duk mengebat, pahala pula peluang untuk nak buat pahala banyak. Dia kata begitu. Dan hadir berjemaah, orang lelaki-lelaki pula dituntut supaya hadir berjemaah di masjid. Orang perempuan sebaik-baiknya sembahyang di rumah. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan ia akan mereka itu, yakni akan orang lelaki-lelaki itu dengan khitab, tiada kita. Mai ayat Quran, ayat apa pun kira duk khitab, duk turun mai kepada lelaki-lelaki, kepada lelaki-lelaki. Hadis Nabi pun kepada orang lelaki-lelaki.
Maka apa kita ganti akan barang yang mengurnia Allah Ta'ala akan mereka itu? Ada kata ni, kami ni kira lagu mana? Peluang nak buat pahala tak ada. Tak semacam orang lelaki-lelaki. Begitu. Maka heranlah Nabi SAW daripada sebaik-baik ibaratnya itu. Maka Nabi pun dengar-dengar, oh pandai. Sangat hairanlah Nabi, takjublah Nabi ini dengan apa? Dengan kepetahan dan juga dengan pandai perempuan ni. Bawa main contoh lagu tu lagu ni dan sebagainya. Ui. Nabi kata ada rupanya hak pandai lagu hang ni ada. Lagu tu. Dan berkata Nabi SAW, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah Ta'ala daripada engkau. Nabi kata aku tak nak jumpa lagi lah orang lagu hang ni, pandai sungguh. Sangat petah berbicara. Kan? Nabi kata pandai. Nabi kata. Kemudian bersabda Nabi SAW, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Nabi jawab ringkas saja. Nabi kata aku minta tolong dekat hang, minta jasa baik hang, tolong balik bagi tahu dekat kawan-kawan perempuan tu, kalau mereka boleh taat dekat suami saja, pahala mereka sama macam laki-laki yang pergi perang sabilillah. Banyak tu Nabi kata. Terus dia tanya banyak. Apa ni? Orang bagi kerja mudah, nak pergi cari kerja susah buat apa? Orang bagi kerja mudah aja. Orang perempuan ni jaga suami dia, jaga anak-anak dia, jaga rumah tangga suami dia. Hak tu kalau boleh buat, syurga dapat. Tak payah dah. Dia nak cerita ni, nak kena pergi kursus, nak kena pergi seminar, nak kena pergi tak payah. Hang balik pergi jaga rumah tangga, jaga anak pinak elok-elok, bagi didikkan adab dekat mereka, bagi didikkan agama dekat mereka, tanggungjawab dekat suami tunai elok-elok. Hak tu saja Nabi kata menyamai apa hak semua orang lelaki-lelaki buat. Nabi SAW kata lagu tu. Nabi kata balik bagi tahu dekat yang perempuan tu, tak sah berontak, hampa dapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok cara Nabi jawab. Oh, dia tak ada nak contohkan tu punca, tak ada nak apa. Tak. Nabi kata pula lagi, oh baguslah aku tak nak jumpa orang lagu hang pandai tu. Nabi kata, cuma minta tolong satu, tolong balik pihak abang kat kawan-kawan nak duk buat sepanduk, duk buat nak lompat atas jalan ni, tolong pihak abang kat depa, jaga rumah tangga suami, jaga anak-anak, apa semua hak tu buat bagi elok, pahala sama macam laki-laki pergi perang sabilillah. Hak tu Nabi kata. Ni hak kata ni Nabi. Tak percaya lagi ke? Nabi kata. Nabi jawab mana tu? Cukup bijak yang kata Nabi SAW. Dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas itu barang yang diceritakan bahawa sesungguhnya seorang badui datang dia kepada Nabi SAW. Maka berkata badui itu bahawa sesungguhnya telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan kau, dan tiada aku benarkan akan dikau, melainkan engkau mukjizat yang diperlihatkan akan aku. Mai kata badui jumpa Nabi. Macam kita baca hadis muqaddimah tadi, serupa juga, kasar. Mai jumpa Nabi, badui ni kata apa dekat Nabi? Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya kamu seru manusia supaya sembah Allah. Dia kata, aku percaya. Badui ni kata, aku percaya. Seruan kamu suruh sembah Allah, aku percaya. Cuma masalah satu lah ni. Aku nak supaya kamu tunjuk satu bukti mukjizat, supaya lebih kepercayaan dan keyakinan aku pada kamu. Badui ni. Dan mai jumpa Nabi, dia kata, kamu duk seru manusia kepada Allah tu aku percaya dah, dan aku dah beriman dah. Cuma nak bagi kejap ni, tolong tunjuk satu bukti mukjizat, tunjuk satu bukti luar biasa, supaya dia kata aku lebih lagi percaya apa yang kamu bawa ni. Dia pergi minta Nabi tunjuk bukti dalam bentuk mukjizat. Sabda Nabi SAW baginya, apa yang engkau nak? Nabi tanya dia, nak minta aku buat apa? Maka berkata, ya, badui ini kata, engkau suruh akan pohon korma yang sudah kering ini, maka datang dia akan dikau. La ilaha illallah. Dia berkata dekat Nabi, kebetulan depan Nabi ni ada satu pokok korma mangkuh dah kering, pokok korma kering. Dia berkata dekat Nabi, dia kata, lah ni macam ni, tak payah-payah sangat lah, pakai pokok korma ni sudah lah. Tolong suruh pokok korma ni lompat naik kat kita.
Lagu tu yang minta. Dan adalah antara hadapan keduanya itu satu pohon korma yang kering lagi sudah lama. Kebetulan ada satu pokok korma kering ni. Maka sabda Nabi SAW bagi badui itu, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sesungguhnya Muhammad panggil dia, memanggil akan dikau. Nabi pula terus kata kat dia, okey, tak apa, hang pergi sendiri dekat pokok korma tu, hang bisik kat dia, kata Muhammad panggil dia mai. Ni kira kasar. Pergi habang kat dia, kata Muhammad panggil dia mai. Bahawa sesungguhnya Muhammad panggil akan dikau. Pergi habang kat dia lagu tu. Maka pergilah badui itu dan berkata, ya, hai pokok korma, perkenankan olehmu akan Muhammad bahawa sesungguhnya dia panggil akan dikau. Dia pun dah Nabi suruh. Dia kata kali ni aku try tengok dah jadi tak jadi. Dia pergi kat pokok korma ni, dia kata Nabi panggil. Dia kata, maka bergerak-gerak pohon korma maka bergerak-gerak pohon korma itu daripada pihak kanan dan tercabutlah segala akaknya, dan bergerak-gerak pada sebelah kiri, maka tercabut pula akaknya. Maka jadilah ia, yakni pokok korma itu datang seperti demikian itu kepada Nabi SAW. Maka tak kalah hampir ia kepadanya bila pokok korma tu dia lagu pi ke kanan sikit bagi tercabut akak ni, pi kiri cabut dua-dua belah akak, lompat lagu hantu pocong tu pi kat Nabi. Allahu akbar, tuan-tuan, mukjizat. Yang kata mukjizat. Memang berlaku benda ni, memang berlaku. Ada hadis yang cerita benda ni. Ini pun diambil daripada hadis lah. Kita ingat tu satu hadis yang kita selalu jumpa tu, hadis hak Nabi baca khutbah. Tengah duk baca khutbah bunyi lagu suara unta teriak. Bunyi duk merengek tu. Sahabat semua pakat duk cari apa ni. Nabi ni tengah duk khutbah masa tu. Nabi turun daripada membar yang sahabat baru buat kat dia, membar 3 anak tangga. Nabi turun berjalan-jalan pergi dekat ni tunggui pokok korma yang tu tunggui. Nabi pergi kat dia, Nabi tepuk dia. Nabi kata, janganlah kamu bersedih kerana kamu akan duduk dengan aku dalam syurga itu. Hilang bunyi suara teriak ni. Itu satu. Ini cerita Nabi pasal asal-asal sebelum ada membar, Nabi khutbah atas tunggui tu. Tinggi sikit. Sehinggalah sahabat mai dekat Nabi kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh? Kami tak tahu benda ni boleh tak boleh. Cuma nak tanya, boleh tak boleh? Kami nak buat macam mimbar supaya kamu boleh khutbah dan lawas ke pendengaran telinga orang yang duduk jauh. Nabi kata buatlah. Maka sahabat buat tukang ni balik pumpang jadi mimbar 3 anak tangga. Hari pertama Nabi guna mimbar tu yang bunyi tunggui ni, bunyi teriak. Sebab dia sedih. Berapa lama Nabi duduk khutbah atas dia. Kata Nabi tinggal dia pergi duduk mimbar baru, sedih. Pokok korma bunyi lagu tu, tuan-tuan. Kita nak tunggu lagi kalau bunyi lah ni. Allahu akbar. Balik masjid tak lagi bunyi pokok pinang mana ke, pokok nyok mana ke bunyi. Tunggu lagi. Zaman Nabi jadi, tuan-tuan. Jadi ayat ni pula yang kedua kita jumpa ni. Badui mai cabar Nabi. Cabar Nabi terus kata. Nabi kata tak apa, hang sendiri pergi dekat pokok korma tu, hang pergi habaq kat dia, Muhammad panggil dia mai. Bila pergi habaq aja pokok korma yang dah mati dah ni, tiba-tiba condong belah kanan, tercabut akak belah kiri. Condong belah kiri, tercabut akak belah kanan, lompat ceput mai dekat Nabi. Maka tak kalah hampir pohon korma itu kepada Nabi, maka memanggil ia serta kata dia, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bercakap pula. Mai ceput mai depan Nabi, bagi salam dekat Nabi, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bagi salam. Maka jawab Nabi SAW, wa alaikassalam. Nabi jawab. Maka berkata oleh badui itu, Syekh ni kata apa? Dia tengok, ya Allah, jadi sungguh. Maka berkata badui itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Terus mengucap, tak mau buang masa lah. Terus mengucap, maka bersabda baginya oleh Nabi SAW, memadailah akan dikau ini. Nabi kata cukup, setakat ni aja. Mukjizat yang Allah bagi dekat aku nak tunjukkan, cukup, jangan minta lebih-lebih. Nabi kata. Kalau tidak, kata lagi minta hal lain pula. Kan, lagu duk minta pokok korma bagi keluar buah apple ke apa-apa pula. Tak habis Nabi kata cukup, memadai akan dikau dengan yang ni. Hang minta supaya Allah tunjuk satu mukjizat, bukti kata aku Nabi. Ini dia mukjizat Allah tunjuk, bukan aku punya istimewa, tapi ini mukjizat Allah yang hantar. Cukup setakat ni, Nabi kata. Artinya mukjizat ini
Maka berkatalah Badui itu, kafa, artinya memadailah. Dia kata, cukup, aku tak minta apa dah, dia kata. Kemudian menyuruh oleh Nabi akan pohon korma itu kembali. Maka kembali dia kepada tempatnya. Habis mai bagi salam dekat Nabi, Nabi jawab salam dia, lagu satu macam yang lompat-lompat pergi naik balik. Duduk balik tempat dia tadi ni, duduk balik. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah minta akan dia oleh orang lain selain daripada aku. Badui ni kata, ya Rasulullah, minta maaf lah, aku tak pernah minta benda, tak pernah siapa minta dekat kamu macam yang aku minta ni, minta maaf lah, dia kata. Maka engkau perkenan akan daku kepadanya, maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau sesudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Bila dah jadi benda tu tunai depan mata, Badui ni minta dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni minta maaf lah, aku pergi minta benda orang tak pernah minta dekat kamu. Benda ni pula pergi jadi lagu ni. Ya Rasulullah, minta izin satu, aku nak sujud dekat hang sekali. Minta izin satu, dia kata aku nak sujud dekat hang sekali. Begitu. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah. Nabi terus jawab, Nabi kata tak ada. Sujud lain pada Allah tak ada. Sujud hanya kepada Allah. Itu sebab tuan-tuan, dalam ayat Quran kita ada baca surah Al-Baqarah. Ada cerita kata Allah perintah kepada Iblis sujud dekat Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujud kecuali Iblis. Kena baca tafsir dia. Dalam tafsir dia jelaskan maksud yang kata usjudu li Adam, sujud pada Adam, bukan maksud sujud lagu kita sujud semayang. Tak. Maksud sujud kepada Adam itu ialah hormat kepada Adam. Jangan pergi salah tafsir pula, pergi abang kata sujud dekat Nabi Adam. Manusia tak boleh sujud. Manusia tidak boleh sujud kepada manusia. Makhluk tidak boleh sujud kepada makhluk. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kata sujud kepada Adam bukan sujud dalam maksud kata sujud lagu kita sujud. Maksudnya hormat saja. Begitu. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi lain daripada Allah, Nabi kata kalaulah Islam membenarkan satu orang sujud kepada lain daripada Allah, nescaya aku suruh sekalian perempuan sujud bagi suami mereka itu. Ni yang bawa main hadis ni dia nak pergi hujung tu. Nabi kata hang jangan sujud dekat aku. Kalau manusia boleh sujud dekat manusia, orang perempuan kena sujud dekat lelaki mereka. Itu nombor satu lagi. Kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nak tunjuk kata mereka hormat suami. Dan juga maka mendahulukan Nabi SAW akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak. Sehingga mendahulukan ia, yakni suami, atas hak dua ibu bapa. Orang perempuan bila kahwin, suami dia kena jaga lebih daripada jaga mak pak dia. Kena jaga suami lebih daripada jaga mak pak dia. Itu kata kena pandai ambil hati suami. Jadi suami dia main perongos dia tahu balik rumah mak kita takut. Kita kena taat dia, tapi kita nampak dia pun tak betul, mana boleh tak balik rumah mak kita kan. Tapi nak buat macam mana dia tahu balik. Jadi pandai-pandai ambil hati dia. Kan? Pasal apa? Dia kata Allah memang mendahulukan suami daripada ibu bapa ke atas orang perempuan. Begitu. Seperti barang yang datang ia daripada terkait daripada mereka itu bagi hak dua ibu bapa dan zaujah. Atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Lepas ini kita akan masuk ni cerita Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya dia keluar serta sahabat dia, maka melihat seorang perempuan menanggung dia akan seorang yang tua di belakang. Ini cerita menarik. Nak cerita kata Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari keluar jumpa satu benda pelik. Jumpa satu perempuan, dia duk kokong pak dia atas belakang dia. Pergi mana pun duk bawa pak dia atas belakang dia. Apa hal dengan perempuan ni? Apa Sayyidina Umar kata kat dia, apa jawapan dia, pasal apa dia buat benda lagu tu. Kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya janji dengan tu Imam, try baca aja dulu kitab ni. Kalau tuan-tuan rasa menarik, kita terus baca. Kalau tuan-tuan rasa tak menarik, kita ubah kitab lain. Jadi macam mana? Kita ambil suara ramai gitu kan. Kalau kita tak menarik, kita ubah kitab lain. Kalau kata menarik, rasanya benda ni banyak membawa manfaat, pengetahuan tambahan dan sebagainya, kita baca. Dia satu kitab yang menarik lah. Dia pasal dia tajuk dia pun muhimmah pada ilmu hadis.
Daripada hadis Nabi yang banyak-banyak, di berapa ribu dah ada hadis Nabi ni, dia ambil yang intipati, dia ambil yang penting-penting daripada hadis Nabi yang berkaitan dengan hidup rumah tangga. Dia ambil yang penting-penting kan. So dalam ni kita akan jumpa cerita hadis saja, tapi dia tak buat main nas hadis Arab tu, dia buat main terjemahan saja, pasal dia nak cepat atas jalan, atas tujuan nak merengkah, maka dia buat main maksud-maksud hadis sahaja. Yang hadis-hadis kita baca ni tuan-tuan boleh carilah. Kalau tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim pun, dia ada dalam 4 lagi kitab sunan. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, tu ada tu. Yang 6 ni Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dia panggil Sunan Sittah. 6 kitab hadis yang dipanggil Sunan Sittah. Selain daripada tu dia ada banyak lagi. Apa nama, Al-Hakim, Ibnu Abi Dunya, yang hadis dia ni bercampur-campur. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan sebagainya, bercampur-campur. So pengarang kitab ni dia ambil daripada semua. Daripada Sahih Bukhari pun dia ambil, daripada Sahih Muslim pun dia ambil, daripada riwayat Tirmizi pun dia ambil, daripada Ibnu Majah pun dia ambil, daripada riwayat Al-Baihaqi pun dia ambil, daripada riwayat Al-Hakim pun dia ambil, daripada riwayat Ibnu Abi Dunya pun dia ambil. Banyaklah cerita hadis ni, cerita banyak. Jadi dia ambil yang mana yang hadis-hadis yang karan, yang ada karan. Baca benda tu ni, kita akan datang tuan-tuan, kita akan jumpa lah ni cerita dalam apa nama sahabat dia kata perempuan tak wajib tudung apa semua, kita akan jumpa. Kita akan jumpa ni hadis-hadis yang menceritakan tentang orang perempuan kena pakai tudung. Lepas tu dia akan main pula satu bab pula esok ni, dia akan cerita orang perempuan kalau tak pakai tudung macam mana bentuk azab Tuhan nanti kena ke dia. Ada wanita yang Allah akan suruh malaikat pegang kaki dia, celok kepala dia hak tak tudung ni, celok di dalam apa nama leburan tembaga cahaya. Celok, tiap-tiap kali celok kepala dia hancur. Bila dia angkat, Allah pulihkan balik kepala dia bagi ada. Kemudian celok lagi, kemudian angkat, kemudian celok, macam tu. Azab dia kena ke dia semata-mata kerana atas dunia dia tak tutup aurat. Ada di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala cekak rambut, suruh malaikat cekak rambut dia, kemudian tuang timah cayak masuk kot leher dia, maka berguguran jatuh segala isi perut dia. Ini juga main daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila baca benda ni tuan-tuan, satu apa, ilmu. Kalau tidak, kita duk baca surah abang ni pun macam-macam dah ni. Benda Quran dah abang elok dah dipiduk ronyeh boleh abang karut. Quran dah terang-terang dah abang dah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dalam surah An-Nur. Tuhan abang dah hendaklah orang perempuan ni pakai tudung yang melabuhi, yang menutupi juyubihinna, yakni sudurihinna, tutup sampai tutup dada dia. Tudung yang orang perempuan nak kena pakai ni tudung yang bukan sahaja tutup rambut, bahkan sampai menutupi dada. Dan telah ijma' ulama' seluruhnya mengatakan ayat tu menunjuk kata wajib tutup aurat, dalam maksud kata tutup rambut, tutup semua. Hari ni ada kawan pi rongkai balik benda ni. Pi rongkai balik benda yang sabit daripada Quran dan juga benda yang sudah pun diijma'kan oleh ulama' seluruhnya. Dia pi rongkai balik, dia kata tak wajib. Atas apa tujuan, atas apa kepentingan, hanya Allah yang mengetahui. Kan? Jadi tuan-tuan, bukan nak buang masa bercengkam, bukan nak buang masa berhujah, kita nak mencari kebenaran. Kebenaran dia tak akan jumpa melainkan dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jumpa, kita baca sendiri, kita berasa tenang hati kita. Oh, kita kata karut dia duk tulis ni dia benda duk ada. Lagu tu cara dia. Tuan-tuan nak pergi bercakap benda ni di kedai kopi, buang masa je. Tuan-tuan nak pergi bercakap, buang masa je. Kita belajar, kita tahu, kita beritahu dekat keluarga kita. Tak ada, ini semua tak betul. Ini orang yang tulis ni orang yang otak dia diresapi faham orientalis, yang sengaja nak, tuan-tuan, musuh Islam, dia nak perosak orang Islam melalui jalan perang, agak sukar. Maka macam mana cara musuh Islam nak rosakkan orang Islam? Dengan cara racun fikiran. Senang ya ni. Tak ada tumpah darah, tak ada berlaku perang, tak gaduh turun pergi dalam bawa senjata, tak gaduh. Masuk dalam buku tulis. Baca sikit, baca, dia poison otak kita, dia poison pemikiran kita. Kita baca, kita jadi karut.
Oh, kata lagu ni macam mana yang dia masuk dah. Benda tu masuk. Sangat berbahaya tuan-tuan. Sangat berbahaya. Jadi musuh ni lam tarda ankal yahud wal nasara. Yahudi, Nasrani dia tak akan reda dekat kita. Sama sekali dia tak akan reda dekat kita. Dia akan sentiasa attack kita. Mereka ni bersifat khannas. Yang kita duk baca tafsir Qul a'udzu birabbin nas tu. Kan? Mereka ni bersifat khannas. Khannas maksudnya pasang surut. Bila kita lemah, dia attack kita. Bila kita kuat, dia gostan sat mengumpul kekuatan, mengumpul bahan. Bila kita lemah, dia attack kita. Dia macam tu. Dia tak akan surrender benda ni. Dia tak akan surrender. Dia sentiasa nak attack. Lebih-lebih bagi tuan-tuan duduk di kawasan Sungai Petani ni, lebih-lebih lagi nak kena jaga. Macam-macam cerita Sungai Petani lah ni. Malam tahun baru Cina pergi tangkap berapa pasangan, umur belah-belah tahun. Umur belah-belah tahun. Laki-laki, budak-budak laki-laki, perempuan ni umur belah-belah tahun. Berani reti pergi duduk sewa hotel, pergi duduk buat benda tak elok dalam hotel ni. Pihak pejabat agama Sungai Petani pergi buat serbuan, masuk tengok kain baju bertabung kat atas lantai. Berapa pasangan, umur belah-belah, sekolah menengah, dah reti buat kerja begitu. Ni hak duk tindik bawah bibir mulut ni ada dah. Dalam pekan Sungai Petani ada dah. Tindik bubuh apa ke bawah bibir mulut ni. Satu ada dah dalam Sungai Petani. Apa nama hak edisi siasat NTV 7 tunjuk hak duk bongkar tong sampah, sisa-sisa makanan apa orang makan KFC tak habis apa semua buang dalam tong sampah, lepas duk bongkar ada dah Sungai Petani. Bukan kerana tak ada duit, bukan kerana miskin, bukan kerana keboloran, kerana trend. Nak tunjuk mereka ni satu kumpulan gila pang apa ni, nak tunjuk kata benda yang orang tak agama buat mereka buat. Fear factor. Fear factor. Mereka tak ada kerja, hidup jamah makan cacing hidup dan sebagainya, apa? Pasal apa jadi lagu ni tuan-tuan? Dan sangat menyayatkan hati kita, hak duk terlibat Melayu. Hak duk terlibat ni Melayu. Dan lagi menyedihkan kita, tengok siasat-siasat budak ni pak bagus punya kaki, pak bagus punya kaki, duk sembang pasal Islam, anak pergi buat kerja begitu. Something wrong somewhere. Kenapa betul? Kita semangat tanpa pengisian ilmu tak pergi ke mana tuan-tuan? Bohong Semangat ilmu tak ada, bohong tak pergi ke mana? Yang penting sekali ilmu. Kalau tidak, Nabi SAW tak kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau tidak, Nabi tak kata menuntut ilmu fardu ke atas setiap orang Islam. Kalau tidak, Nabi tak kata begitu. Nabi kata begitu pasal apa? Pasal ilmu ni lah sebenarnya yang menjana kita ni. Dengan ilmu kita reti hak mana betul, hak mana tak betul, hak mana elok, hak mana tak elok, kita reti dengan ilmu tuan-tuan. Kita tak mau bercakap berdasarkan sembang-sembang orang. Kita nak bercakap berdasarkan ilmu. Kalau kita buat satu benda tu dari segi ilmu tak salah, orang kata salah pun kita tak heran. Pasal kita dah kaji dah benda tu dan kita buat memang tak salah. Nanti duk kutip orang duk kata tepi jalan ni, jenuh kita tuan-tuan. Orang menghukum bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan sembang-sembang. Kita buat benda ni berdasarkan ilmu. Kalau kita yakin benda tu betul, kita dah rojok, kita dah semua, kita dah benda tu tak salah, kita buat tuan-tuan. Apa nak peduli dengan orang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua. Benda ni bukan siapa boleh action dekat siapa, bukan siapa boleh sombong dekat siapa, bukan siapa boleh duk takabur besar diri dekat siapa. Benda ni semua orang kena rendah diri, masing-masing orang jaga rumah tangga keluarga dia, jaga elok-elok, minta tolong dekat Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan lindung keluarga kita. Ini penting tuan-tuan, cukup penting. Sedih tuan-tuan. Ni hadut jadi ni lepas satu tu mangsa pun orang Islam, hak pi buat pun orang Islam juga. Saya lagi sakit hati apa bila masuk mahkamah pakai kepiah putih. Lagi sakit hati. Dia bukan jenis pakai kepiah putih, tapi bila diseret ke mahkamah buah kepiah putih. Sakit hati. Dia tak tahu perbuatan dia tu kira bukan takat mencalakkan imej Islam, kira perosak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita minta tolong kat Tuhan kuat-kuat sikit. Nombor satu sekali kita, keluarga kita. Nombor satu sekali jaga. Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita kalau kita sungguh-sungguh nak jaga agama dia. Quran kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh
pada jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuk kepada mereka jalan kami. Kita sungguh-sungguh ni nak buat bagi elok, Allah akan tunjuk jalan Islam dekat kita. InsyaAllah Allah pelihara kita. Nah, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.